Makin hampir untuk kita menyaksikan perlumbaan untuk CP125 yang akan dimulakan sebentar nanti. Syafiq Rasul dan Syafiq Rosli dan Adib ni adalah kumpulan yang sama dalam kumpulan B bagi CP125 ini, yang ada dua kumpulan kerana ada jumlah pelumba yang ramai pada perlumbaan kali ini, dan memang ketiga mereka mengungguli dalam sesi kelayakan juga 1, 2 dan 3 untuk Syafiq Rasul, Syafiq Rosli kedua, Adib yang ketiga. Tapi dalam shootout tadi menyaksikan Syafiq Rosli yang berjaya untuk pergi tempat yang pertama. Jadi ini adalah perlumbaan tumpuan kita di perasan utama perlumbaan. Kita berada di track untuk satu pusingan sebelum kembali bagi memulakan perlumbaan. Kita akan lihat pada grid permulaan perlumbaan bagi CP125 akhir. Jika mereka dilepaskan untuk melakukan formation lap. Yang petak yang pertama Muhammad Syafiq Rosli, petak yang kedua Syafiq Rasul, petak ketiga Muhammad Adib Rosli. Petak keempat Abdullah Khoyum, 5 Alif Daniel, 6 Faris Hafiz. Petak yang ketujuh Muhammad Hafiq, Muhammad Haziq, Muhammad Hamdan, 8 Hafizah Rofa, 9 Muhammad Nur Hakim, Muhammad Nur Hafizullah. 10 Muhammad Zaki Ahmad Zamri, 11 Daniel Johan, 12 Muhammad Afizi Supat. 13 Muhammad Irfan Haikal Amidi, 14 Muhammad Izam Hanafi Amran, 15 Ahmad Syukran Aizat Muhammad Yusof. 16 Muhammad Syazul Naim, 17 Ahmad Syamil Akmal, 18 Muhammad Adil Fitri. 19 Muhammad Haris Farhan Bahrain, 20 Muhammad Idlan Hakimi Radwan, 21 Muhammad Haris Haziq Zamri. 22 Muhammad Aiman Aziz, 23 Muhammad Alif Ashraf dan 24 Awal Muhammad Al Fikri Yusni. Pada kedudukan ini grid ya untuk mereka dan yang ditentukan dalam sesi kelayakan, kemudian shootout ada 2, 1 dan 2. Shootout pertama untuk penentuan petak ke-21 hingga 24 dan petak untuk shootout yang kedua penentuan untuk pertama dan petak yang ke-10. Dan pada kedudukan masa yang agak rapat antara mereka, dan ini akan menjanjikan satu persaingan yang cukup sengit dalam CP125. Tidak boleh ada gap, ada kelompok yang dipecahkan, itu adalah cukup penting. Kena bermula dari pusingan yang pertama. Itu mereka perlu menempatkan dalam kedudukan di hadapan. Taman selekoh yang kedua dan tekoh yang ketiga, dua tempat ini yang mereka akan gunakan untuk mintas. Tapi bagaimana pelumba di hadapan Syafiq Rosli, Syafiq Rasul, Adib Rosli, yang kita akan berikan tumpuan terlebih dahulu kerana mereka adalah pelumba di barisan hadapan. Akan lepaskan, sekarang dilepaskan untuk 3 pelumba di hadapan. Nombor 18 yang meluncur laju ke depan untuk naik tempat yang pertama. Dua dari selekoh yang pertama, Adib berada di depan, dia berjaya memintas Syafiq Rosli dan Syafiq Rasul menuju ke selekoh kedua dan tekoh yang ketiga yang agak panjang, dan ini peluang untuk dari dalam untuk masuk, tapi Adib dari dalam tu seorang pelumba, saya rasa itu adalah Syafiq Rasul yang cuba masuk dan dia berjaya melepasi Adib selepas keluar selekoh yang ketiga. Adib sudah pun ditolak tapi masih berada dalam kelompok hadapan ini. Itu Faris sebenarnya. Faris sudah pun berada dalam kelompok hadapan di kedudukan yang kelima tadi. Adib di kedudukan yang ketiga. Di hadapan itu ialah Syafiq Rasul yang sudah pun semakin laju. Di belakangnya itu Syafiq Rosli. Kedudukan masih rapat, masih awal untuk kita melihat mereka dalam kedudukan yang lebih selesa. Perjalanan perlumbaan ini juga masih panjang sebenarnya. Ya, 14 pusingan lagi. Syafiq Rasul, Syafiq Rosli, Adib Rosli masih 1, 2 dan 3. Walaupun permulaan yang begitu baik ditunjukkan oleh Adib Rosli, sekarang ini dia turun kembali pada tempat asalnya di awal perlumbaan di tempat yang ketiga. Tapi kedudukan rapat antara pelumba kita boleh lihat sekarang ini. Mereka inilah pelumba yang berpengalaman dalam CP125 kategori pertengahan, dan walaupun telah 2 tahun tidak berlumba di litar ini, tapi mereka dapat untuk menyelesaikan diri dengan agak cepat dan untuk menguasai litar ini. Faris Hafiz yang berada tempat yang kelima. Faris Hafiz bermula di petak yang ke-6 dan sekarang dia untuk mengejar pelumba depan. Kita lihat kedudukan yang rapat antara Syafiq Rasul, Syafiq Rosli. Alif Daniel naik sekarang. Di mana kedudukan Adib terjatuh kerana nampaknya kalau dasarkan timing pitch nombor Adib ke bawah. Naik balik dari tempat yang ketiga kerana, maafkan saya, kesilapan. Ya, yang ada tadi kerana seketika kita nampak nama Adib tidak ada, tapi Adib di tempat yang ketiga. Maafkan saya. Maafkan kerana Adib di tempat yang ketiga sekarang memberikan cabaran kepada dua pelumba depan Syafiq Rosli dan Syafiq Rasul. Dan sekarang masih lagi kekal kedudukan 1, 2 dan 3 dengan Alif Daniel di tempat yang keempat. Syafiq Rasul
Selepas 2 pusingan menuju pusingan yang ketiga, ini nampak dia semakin agresif. Agak ketinggalan sedikit Syafiq Rosli di kedudukan yang kedua dan begitu juga dengan Adib. Adib pengalaman yang cukup penting. Faris Hafiz masih dalam kelompok yang kedua tapi tak jauh, dia mahu mengintai, memberikan saingan yang lebih sengit. Sempat melihat ke belakang untuk pesaing yang mempunyai banyak jentera, banyak pelumba dalam kelompok yang kedua ini. Saya lihat Faris Hafiz yang cuba untuk meminta tadi. Bukan gerakan 1, 2, 3 masih kedudukan yang rapat. Haziq Hamdan juga memberikan cabaran di sini. Perbezaan kurang dari 1 saat antara mereka. Untuk betapa rapat sekali kedudukan ini adalah Muhammad Haziq yang kita lihat sekarang. Nombor 78 di belakang Faris Hafiz tadi, tapi sekarang telah pun berubah kedudukan. Sebenarnya Faris Hafiz telah pun berjaya untuk melepasi, untuk naik ke hadapan sedikit Alif Daniel saya yang berada di depan, ya, di depan Haziq Hamdan itu. Ya, Haziq Hamdan berada di belakang Alif Daniel kerana Faris Hafiz naik tempat yang keempat sekarang ini. Dan Adib naik tempat yang kedua. Dia berada di belakang Syafiq Rasul dan Syafiq Rosli yang berada di tempat yang ketiga. Jadi Adib akan cuba untuk mengejar Syafiq Rasul kerana Syafiq Rasul mula menjarakkan diri sekarang ini dengan pelumba masih lagi jauh. Ada 11 pusingan lagi untuk lalui oleh kesemua pelumba. Kalau dia berjaya mengekalkan kedudukan itu mungkin ada kelebihan, namun perlu diingat konsisten dan cabaran kerana ya, ada 11 pusingan. Adib ada peluang, Syafiq Rosli ada peluang kerana Syafiq sentiasa berada di belakang Adib Rosli. Dan di belakang ini masih ada peluang sebenarnya dalam kelompok untuk mengubah kedudukan yang kedua, ketiga juga kerana persaingan. Adib bukannya kedudukan selesa untuknya. Ya, kerana Adib diberikan tekanan oleh Syafiq Rosli. Kerana Adib adalah pelumba yang mendahului dalam kelompok yang kedua. Kerana Faris juga sudah pun bergerak sekarang. Faris naik tempat yang ketiga. Faris melepasi Syafiq Rosli sekarang. Cuma Syafiq Rasul saja yang kedudukan agak selesa di depan sedikit. Dia meninggalkan dan pelumba jauh di belakang Adib Rosli dan Faris Hafiz. Sekarang naik tempat kedua dan ketiga untuk pasukan Wawai Pang. Sementara Syafiq Rosli turun ke bawah di tempat yang keempat. Dan kata pergelutan ini berlaku untuk tempat kedua, ketiga dan juga keempat ini mungkin ada kelebihan kepada Syafiq Rasul untuk terus selesa menjarakkan kedudukan kerana persaingan. Mereka akan selesa berebut, terutama mengambil selekoh untuk meminta satu sama lain. Ya, kerana persaingan yang di belakang ni menyebabkan pelumba yang berada di depan, Adib akan berhati-hati sedikit untuk mengawal kedudukan beliau untuk memastikan tidak dipintas. Dan ini memberikan peluang pada Syafiq Rasul terus laju di depan kerana dia tidak ada apa yang perlu dia risaukan kerana jarak yang agak jauh di belakang. Jadi dia hanya perlu untuk menjaga pace, untuk menjaga kelajuannya sahaja, untuk memastikan dia terus mendahului perlumbaan ini. Kita boleh lihat jarak sekarang 1.2 saat di antara Syafiq Rasul dan Adib Rosli tempat yang kedua dan Faris Hafiz tempat yang ketiga. Kita ada 9 pusingan lagi untuk Adib dan Faris cuba mengejar Syafiq Rasul untuk membawa kelompok di belakang ini. Adib Rosli, Faris Hafiz, Syafiq Rosli, Alif Daniel untuk mengejar Syafiq Rasul. Memikirkan untuk pasukan, Faris, Adib perlu bekerjasama untuk memastikan mereka dalam kelompok 2-3, tapi di belakang itu perlu diingat ada 2 pelumba yang sentiasa mengikuti rapat. Syafiq Rosli dalam keadaan saya katakan tadi. Ini yang tidak dimahu berlaku dalam keadaan yang cukup penting. Saya rasa itu Faris Hafiz yang terjatuh atau Adib kita akan saksikan sekali lagi. Ya, kerana sekarang pelumba Wawai Pang yang terjatuh tadi. Adib saya rasa. Faris yang terjatuh tadi di kedudukan yang agak berbahaya sedikit di tengah. Ya, bersama dengan seorang lagi pelumba yang terjatuh. Itu adalah Haziq Hamdan yang turut terkeluar dari perlumbaan. Sayang untuk Haziq. Yep. Sayang untuk Haziq kerana kita tahu di Terengganu dia cemerlang di podium tempat kedua. Namun kita perhatikan persaingan sekarang ini ialah kedudukan Syafiq Rosli di kedudukan yang ketiga. Jadi perubahan kedudukan kedua, ketiga tadi sudah pun dapat kita lihat kerana selepas jatuhnya Faris tadi menyebabkan Adib terus bersorangan untuk berada di belakang Syafiq Rasul yang masih memimpin perlumbaan berbaki 7 pusingan ini. Tadi nampak seperti Faris kehilangan kawalan pada jenteranya menyebabkan dia terjatuh dan Adib di tempat yang kedua, tapi kita dapat lihat dia keadaan okey, dia dapat kembali berdiri dan berlari keluar daripada lita. Dan sekarang kita berikan tumpuan seterusnya kepada perebutan kerana inilah perebutan tempat yang ketiga pun nampak selesa sedikit. Sekarang 1, 2,
tiga. Memang ada jarak antara tiga-tiga pelumba dan juga jarak antara Syafiq Rosli dengan Nur Hakim, Nur Hafizuddin di belakang, Hafizah Rofa, Alif Daniel dan Abdullah Qayyum yang berada di belakangnya. Kita saksikan sekali lagi apa yang berlaku. Kerana pada ketika di kedudukan rapat antara empat pelumba, Adib yang berada di depan, keluar di selekoh. Faris yang hilang kawalan dan tidak dapat mengelak di belakang. Itu saya rasa Abdullah Qayyum atau siapa yang tidak dapat mengelak dan terpaksa melanggar, kerana bukan Abdullah Qayyum, saya tidak pasti siapa yang pelumba berkenaan tadi yang terpaksa melanggar Faris, tapi kita dapat lihat Faris bangun dan keadaannya okey dan ditumpuan kembali kepada perlumbaan sekarang ini. Adib bersorangan, tadi dia bersama dengan Faris, dia bersorangan, di belakangnya adalah Syafiq Rosli. Di tempat yang ketiga Syafiq Rasul di hadapan tempat yang pertama. Jadi kedudukan 1, 2, 3 sekarang ini ada jarak antara satu sama lain. Selepas terjatuhnya Faris, keadaannya kelam kabut di sana, peluang diambil oleh Hafizah Rofa untuk naik. Sekarang ini dia berada di kedudukan yang keempat seketika, tetapi mungkin persaingan Hafizah Rofa itu dia perlu mengejar terlebih dahulu Syafiq Rosli untuk memastikan ada peluang untuk berada di podium, kerana 5 pusingan masih ada peluang untuk setiap pelumba. Namun 2 pelumba di hadapan Syafiq Rasul terus selesa, begitu juga dengan Adib. Ada jarak di antara satu, kedudukannya kedua dan yang ketiga Syafiq Rosli. Di belakangnya itu Hafizah Rofa. Ya, tadi saya katakan pelumba yang Abdullah Qayyum bukan, kerana Abdullah Qayyum tak pasukan One SOX Racing Team. Jadi tapi tak apa, kita berikan tumpuan terlebih dahulu di hadapan untuk menghabiskan bagi pelumpaan ini. 24 yang kita Hafizah Rofa pendahulu keseluruhan di tempat yang keempat, kedudukannya agak baik untuknya menangkan keadaan yang dia suka untuk menjadi pelumba di hadapan. Jadi tempat yang keempat dalam kutipan keseluruhan untuk memastikan untuk kejuaraan keseluruhan tahun ini sudah agak baik kedudukannya bagi Hafizah Rofa tempat yang keempat, kerana 3 pelumba depan jauh untuk dikejar Syafiq Rasul, Adib Rosli dan Syafiq Rosli. Lihat gap tempoh masa di antara pendahulu iaitu Syafiq Rasul dan juga Adib Rosli agak jauh dengan 3.5 saat, yang menyaksikan Syafiq Rasul semakin selesa untuk menuju penghujung 3 pusingan. Ini ialah salah seorang lagi pelumba, ini kedudukannya, yang mana Adib Rosli di kedudukan yang kedua. Di belakangnya Syafiq Rosli keempat, Hafizah Rofa yang juga ada gap untuk mengejar kedudukan ketiga terbaik. Ya, agak jauh jarak di antara pelumba kalau kita saksikan, kecuali yang persaingan yang ada di Lita sekarang ini. Tapi di hadapan yang saya masukkan perbezaan 3 saat di antara Syafiq Rasul dan Adib Rosli, dan 1.5 saat antara Adib dan Syafiq. Tapi mungkin keadaan belum lagi tamat kerana kita dapat saksikan sekarang mungkin Adib agak perlahan sedikit dan dikejar oleh Syafiq Rosli sekarang ini di tempat yang ketiga. Secara tiba-tiba dia datang berbaki dalam 2 pusingan. Mungkin ini semakin kita akan saksikan lebih menarik untuk perebutan tempat kedua dan ketiga, kerana Syafiq Rosli semakin agresif, semakin dekat, berada cukup dekat di belakang Adib Rosli. Jadi cabaran untuk Adib untuk mengekal kedudukan ini, kerana kebiasaan pelumba yang berada di belakang mengikut angin di hujung nanti di pusingan terakhir. Mungkin Syafiq akan bertindak lebih agresif untuk memintas kedudukan Adib di kedudukan yang kedua. Jadi Adib menggunakan pengalamannya untuk ruang. Ada 1.5 pusingan lagi untuk Adib, sementara Syafiq Rosli akan sentiasa mengintai dari dalam untuk masuk, untuk memintas naik tempat yang kedua sekarang. Jadi kita berada di pusingan yang terakhir, lap yang terakhir menuju ke seleko yang kedua ini. Ini adalah peluang pertama untuk Syafiq Rosli lakukan jika dia dapat, tapi ditutup dengan begitu baik oleh Adib Rosli yang tidak membenarkan Syafiq Rosli untuk memintasnya, dan ini adalah tugas yang berat juga bagi Adib untuk menutup ruang, kerana kita lihat betul rapat dari dalam tu masuk. Kesilapan yang dilakukan oleh Syafiq Rosli yang cuba untuk mintas leg breaking. Dia masuk untuk memintas Adib tadi. Tapi kita berikan tepuan kepada pemenang perlombaan ini, Syafiq Rasul tempat yang pertama, Adib di tempat yang kedua, dan saya rasa Hafizah Rofa mungkin akan naik tempat yang ketiga. Ya, Hafizah Rofa naik tempat yang ketiga kerana kesilapan oleh Syafiq Rosli tadi menyebabkan dia turun ke bawah, dan Hafizah Rofa berjaya untuk menaiki podium pada perlombaan ini. Sayang untuk Syafiq Rosli, selekoh ketiga itu kesilapan dilakukan.
bertindak berani tetapi akhirnya dia terpaksa lupakan kedudukan podium. Namun percubaan yang baik untuk Syafiq Rosli. Muktamadnya sekali lagi Syafiq Rasul, Adib Rosli, Hafizah Rofa secara tiba-tiba berada podium di tempat yang ketiga. Tamat bagi CP125 dan drama pada di penghujung perlumbaan menyaksikan pelumba yang memiliki petak utama Syafiq Rosli. Dia turun tempat yang ketujuh kalau berdasarkan senarai ini. Syafiq Rasul berjaya menangi perlumbaan untuk 1SOX TKK Racing Team. Tempat kedua Adib Rosli untuk pasukan Waipang Jamaah Racing Team. Tempat ketiga Muhammad Hafizah Rofa untuk 1SOX TKK Racing Team. 1 dan 3 untuk pasukan 1SOX. Abdullah Qayyum di tempat yang keempat untuk pasukan 1SOX. Tempat yang kelima adalah Muhammad Nur Hakim Nur Hafizullah. Mereka mengungguli perlumbaan kali ini bagi pasukan 1SOX. Tempat yang keenam Alif Daniel Ahmad Asri. Tempat yang ketujuh Syafiq Rosli. 8 Irfan Haikal Hamidi. Di tempat yang ke-9 Ahmad Syahzul Naim Razali. 10 Ahmad Syukran Aizat Ahmad Yusof. 11 Ahmad Zaki Ahmad Zamri. 12 Ahmad Syamil Akmal Jamaluddin. 13 Ahmad Haris Farhan Bahrin. 14 Muhammad Alif Ashraf Tairuddin. 15 Awal M Al-Fikri Yusni. 16 Muhammad Aiman Aziz. 17 Muhammad Faris Hafiz Abdul Rahman. 18 Muhammad Haziq Hamdan. 19 Idlan Hakimi Radwan. 20 Dana Johan. 21 Muhammad Hafizi Sufaat. 22 Muhammad Haris Aziz Zamri. 23 Muhammad Izam Hanafi Amran. 24 Muhammad Idil Fitri Mahadi. Pemenang bagi perlumbaan Syafiq Rasul yang bermula dari petak yang kedua. Dia berlumba dengan begitu baik, konsisten prestasi yang ditunjukkan oleh Syafiq Rasul. Dan Hafizah Rofa bermula dari petak yang ke-8 dan dia terus memberikan tekanan sehingga sampai naik ke tempat yang ketiga dengan Alif Rosli di tempat yang kedua. Sayang sekali bagi Faris Hafiz dan juga Syafiq Rosli yang pada satu ketiga juga berada pada kedudukan untuk menaiki podium pada perlumbaan ini. Nanti kita akan saksikan rangkuman bagi perlumbaan ini untuk kita lihat di mana kedudukan bagaimana apa yang berlaku dalam perlumbaan tadi. Tapi kita juga bersama dengan ketiga pemenang untuk mendengar apa kata Hafizah Rofa, Adib Rosli dan Syafiq Rasul mengenai perlumbaan yang baru tamat ini tadi. Sekarang kita ada dekat Pak Femi untuk CP125 round 5 kat jempol. Hafizah, kita nampak dekat last lap tiba-tiba Syafiq dia cuba nak fight dengan Adib tapi dia keluar dari track unfortunately. Tapi saya nampak weekend ni macam bukan weekend yang senang untuk Hafizah. Memang saingan memang semua rider laju. So boleh ceritakan sikit apa yang challenge yang Hafizah dapat dalam minggu ni? Pertama sekali saya nak ucapkan terima kasih pada tim saya, anak saya TKK Racing Team yang amat bekerja keras minggu ni. Saya semua tahu saya struggle pada 2 last race. Dan pada race tadi saya start agak lambat di grid di petak 8. So di situ saya try play safe dan just collect point, tapi tak sangka ni rezeki buat saya P3. Apapun terima kasih kepada mekanik, kru, chip yang memang bekerja keras. Terima kasih. Tahniah Hafizah. And P2 untuk CP125 kita ada Adib Rosli. So Adib, nampak pada awal race Syafiq dah ada pace yang susah nak kejar. Tapi pada hujung race tiba ada challenge dari belakang. Boleh ceritakan sikit macam mana apa yang berlaku dalam helmet masa dah dengar motor kat belakang? Okey, first sekali saya nak ucap syukur Alhamdulillah pada rezeki hari ini, dan saya nak mengucapkan ribuan terima kasih pada Waipang Yamaha Racing Team yang telah banyak bekerja keras pada musim ini. So pada perlumbaan tadi memang pada awal saya ingat nak ke hadapan tapi tak dapat. So Syafiq lepas untuk berada di hadapan. So kat situ saya cuba kejar untuk pace dia, so tak dapat. So saya cuba maintainkan kedudukan saya hingga akhir lap. Tetapi saya mendengar ada sesuatu bunyi yang mana laju untuk outbreak saya, dan alhamdulillah saya perasan mana dia akan try saya pada last lap. So alhamdulillah saya dapat untuk mengelak dan untuk habiskan perlumbaan di tempat kedua. Okay, tahniah Adib. Thank you so much. And the winner untuk CP125 round 5 jempol Syafiq Rasul. So Syafiq, memang dari semalam dah kita nampak Syafiq punya pace memang laju. And dekat race memang nampaknya macam everything went to plan. Memang dari awal
sampai habis nombor 1. So boleh ceritakan sikit pasal race ni and weekend dekat Jempol. Pertama kali saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pasukan saya 1SY TKKR kerana mekanik-mekanik, kru dan semualah kena menyediakan motosikal saya dalam keadaan yang baik pada minggu ini. Pada perlumbaan tadi saya cuba untuk duduk di hadapan dan saya cuba untuk kekalkan race pace saya. Di pertengahan lap saya ada membuat kesilapan sedikit dan saya cuba untuk kekalkan lagi lah sehingga di last lap. Thank you so much Syafiq and Tanya. Back to Hassan and Harmi. Okey, kita berikan tepuan kepada podium bagi perlombaan CP 125. Nantikan ketiga pelumba yang akan dipanggil nanti. Selepas itu nanti kita akan lihat juga bagaimana kedudukan keseluruhan. Tapi sudah pasti Hafizah Rofa akan terus berada di depan dan kelebihan ini kerana dia berjaya naiki ke podium dan memberikan kelebihan mata 16 mata untuk Hafizah Rofa pada perlumbaan ini sepada DNF pada perlumbaan lalu di pusingan yang keempat. Dipanggil untuk naik ke atas podium Muhammad Hafizah Rofa. Selepas memenangi 3 perlumbaan yang pertama, dia DNF perlumbaan yang keempat dan tempat yang ketiga perlumbaan kali ini kembali naik ke podium. Tempat yang kedua adalah bekas juara Muhammad Adib Rosli untuk pasukan Wawai Pang Yamaha Racing Team. Ini adalah pencapaian terbaiknya selepas dia kehilangan mata pada perlumbaan yang ketiga dipersalahkan, dan kali ini dia menduduki tempat yang kedua untuk naiki podium. Dan kita lihat pasukan tempat yang pertama untuk Muhammad Syafiq Rasul untuk pasukan 1SOX TKKR Racing Team. 1 dan 3 untuk pasukan ini di atas podium. Okey, kita akan sekarang saksikan podium bagi CP 125 yang mana ini kali pertama kita berlumba di litar di bandar selain daripada Kuala Terengganu, Tangkak dan litar antarabangsa Sepang. Jadi keadaan yang sudah mula untuk kembali seperti sebelum tahun 2020 dalam perlombaan. Jadi ini adalah podium yang biasa kita lihat. Di tempat yang ketiga, DSP Muhammad Hafiz bin Muhammad Noor, Timbalan Ketua Polis Daerah Jempol mendapatkan hadiah untuk perlombaan. Tempat yang ketiga, Muhammad Hafizah Rofa yang gembira dengan kedudukan ketiganya ini, kerana ini akan mengukuhkan kedudukannya dalam kedudukan keseluruhan. Tempat yang kedua, Yang Mulia Raja Nur Razli bin Raja Nordin yang di-Pertua Majlis Perbandaran Jempol untuk perlumbaan tempat yang kedua. Dan pemenang bagi perlumbaan kali ini Muhammad Syafiq Rasul yang buat kali yang pertama bagi musim 2022. Kemenangan pertamanya selepas tempat yang kedua pada perlumbaan pusingan yang pertama di belakang Hafizah Rofa. Dan Cik Amir Mustafa, pengurus kawasan wilayah selatan Petronas Dagangan Berhad, menampakkan hadiah kepada pasukan 1XOX TKKR Racing Team dengan kemenangan yang keempat bagi pasukan ini selepas 1, 2 dan 3. Pusingan 1, pusingan 2, pusingan ketiga milik pasukan mereka juga menerusi Hafizah Rofa, kali ini menerusi Syafiq Rasul. Podium bagi CP 125. Muhammad Syafiq Rasul, Muhammad Adib Rosli, Muhammad Hafizah Rofa. Okey, kita akan lihat pada kedudukan keseluruhan. Hafizah Rofa yang seperti jangkakan tadi kita katakan berada jauh di depan 91 mata. Syafiq Rasul tempat yang kedua dengan 69 mata. Untuk Alif Daniel Man Asi tempat yang ketiga dengan 49 mata. Syafiq Rosli tempat yang keempat 49 mata. Faris Afi tempat yang kelima 44 mata. Nur Hakim Nur Hafizullah tempat yang keenam 41 mata.
37 mata oleh untuk Adib Rosli tempat ke-7. 8 Haziq Hamdan dengan 34 mata.